Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du. Kaum muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung terus perbincangan kita tahun lalu. Besok 147, alhamdulillah. Masih lagi boleh menyambung, ya. Baik. Tuan-tuan, muka surat 147 bagi yang ada buku dan masih lagi menyimpan bukunya. Takut dah hilang ke mana tak tahu letak, menyemir rambut. Menyemir ni maknanya menandan, ya. Baik. Mendandan ni umum lah, ya. Dia, tapi kalau kita orang Melayu ni kita panggil mendandan, saya fikir dia lebih kepada apa dia panggil tu? Orang pergi salon tu panggil benda? Yalah, pergi salon tu spa. Bukan. Yang orang buat rambut tu panggil benda? Bukan dye rambut. Dia bagi whatever lah tuan-tuan. Tak, dia maknanya dia pergi rambut tu untuk pergi rambut pula. Dia pergi kedai tu untuk nak buat rambut dia, nak bagi sanggul lah. Dia kadang-kadang dia nak pergi event tertentu. Macam tu yang orang panggil mendandan, ya. Tu kalau biasanya kita sebut berdandan lah, ya. Tapi kalau di sini ni sebenarnya dia nak cerita tentang orang yang mewarnakan rambut. Jadi tuan-tuan, saya nak baca buku ni, tuan-tuan dengar. Yang ini bukan saya yang sebut. Yang ini Dr. Yusuf Al-Qardawi, dan dia menukilkan pandangan-pandangan daripada para ulama. Dan dia ambil contoh-contoh ini antara lain daripada para sahabat sendiri. Di antara hal yang berhubung rapat dengan menghias diri, ini tajuk yang kita sedang bincanglah hari itu, iaitu menyemir rambut di kepala dan janggut yang sudah beruban. Jadi lebih mudah tuan-tuan faham, menyemir ini berarti mewarnakan atau mengedaikan, dai, bukan mengedai. Sehubungan ini ada satu riwayat yang mengatakan bahawa ahli kitab dari kaum Yahudi dan Nasrani enggan mewarnakan rambut yang beruban dan mengubahnya dengan beranggapan bahawa mencantikkan diri dan berhias dan menghiasnya bertentangan dengan kemahuan beribadah dan beragama, sebagaimana sikapnya para rahib dan orang-orang zuhud dengan berlebih-lebihan. Tuan-tuan sekalian, kita nak faham begini, ya. Islam, kita kalau kita bincang, tuan-tuan ingat kita bincang kitab ni dulu, kita sebut dah bahawa bila kita membincangkan soal halal dan haram dalam Islam, yang ini ni meletakkan kita di antara batasan dipanggil yang golongan yang melampau-lampau dan juga batasan golongan yang bermudah-mudah. Boleh faham tak? Bila kita bincang soal halal dan haram dalam Islam, meletakkan kita di antara golongan yang melampau-lampau ataupun yang berlebih-lebihan, dan juga di antara golongan yang bermudah-mudah. Maksudnya apa? Ada kelompok yang terlalu berlebih-lebihan sehingga semuanya diharamkan. Ada kelompok pula yang bermudah-mudah sehingga yang haram dihalalkan. Maka Islam ini datang di antara dua ni.
Islam berada di tengah-tengah. Mana yang haram maka haram, mana yang halal maka halal. Maka dia balik pada konsep yang menghalal atau mengharamkan sesuatu itu ialah siapa? Tuan-tuan termenung, kenapa? Yang mengharam dan menghalalkan sesuatu itu siapa? Kak, saya nak kita faham begini, Kak, ya. Kita jangan mengambil kerja Tuhan. Sebab kadang-kadang kita mengharamkan sesuatu kerana kita tak suka sesuatu. Bukan kerana agama mengharamkan. Atau kita mengharamkan sesuatu, barangkali kita mengikuti sesuatu pandangan yang barangkali istilahnya dikatakan kelompok yang untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka diharamkan segala-galanya. Sebab itu kita tengok kadang-kadang ada golongan orang-orang agama daripada akidah yang lain, ya, Hindus ke dan sebagainya, Buddha, dia mengharamkan makanan-makanan yang berdaging. Sedangkan agama menghalalkan. Tetapi dia mengharamkan dengan tujuan konon-konon untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang ini kita nak sebut. Sebab itu kita nak pegang ni dulu. Sebab itu supaya bila kita belajar sebenarnya buku ini, kita memahami bahawa yang menghalal dan mengharamkan sesuatu itu adalah Allah Ta'ala. Maka maknanya apa? Apa saja yang Allah halalkan maka dia halal. Apa saja yang Allah haramkan maka dia haram. Dan saya ingat dah belajar dulu, ya, kaedah yang kita bincangkan, sesuatu yang diharamkan tentu dia buruk. Dan tidak diharamkan bermakna tentu perkara itu tidak memberi mudarat. Tuan-tuan ingat lagi ke tidak ni? Tuan-tuan termenung, kenapa ni macam tak pernah belajar je? Oh, lama sangat. Sebab itu kadang-kadang bila mengajar ni tuan-tuan, rasanya yang mengaji tak pandai-pandai, yang mengajar makin pandai. Tak, saya nak sebut begini, kadang-kadang sebagai contoh tuan-tuan, ya, kalau kita nak mengatakan dia petua, okey. Kalau nak menghafal Quran, jangan makan kepala ikan. Di mana wujudnya larangan makan kepala ikan? Tak, sebab itu dia jangan jadikan hukum. Kalau kita kata ini petua lah Ustaz, okey, petua. Jadi kalau bila sebut petua, mungkin petua itu baik untuk kita, tak baik untuk orang lain. Atau mungkin jadi pada kita tapi tak menjadi pada orang lain. Atau mungkin masalah pada kita, pada orang lain relax je. Bukan kepala ikan, kepala orang pun dia makannya. Contoh. Itu konsep dia. Sebab itu tuan-tuan, kita nak balik pada konsep asal. Sebab itu bila Allah Ta'ala sebut kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati minar rizq. Siapa yang berani untuk mengharamkan sesuatu, Allah sebut. Siapa yang nak mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan kepada hamba-Nya, dan juga perkara-perkara yang baik untuk hamba-Nya. Sebab itu maksudnya ialah kita mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Dan apa yang dihalalkan atau yang tidak diharamkan Allah, dia kekal sebagai sesuatu yang harus. Baik, saya nak sambung sikit lagi tuan-tuan. Sebab kejap lagi tuan-tuan akan tengok ni kejap lagi, ya. Sebab saya dah baca dah tajuk ni, dah khatam dah pun di TV Hijrah hari tu, ya. Baik, tuan tengok ya. Rasulullah SAW melarang kaum muslimin meniru kaum itu dan mengikut jalan mereka, agar kaum muslimin sentiasa berbeza serta mempunyai sikap yang tersendiri dalam pandangan rupanya. Ya. Sebab itu disuruh kita ikut mana pun kita mesti berbeza dengan orang Yahudi. Imam Bukhari telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, innal yahuda wan nasara la yasbighun fakhalifuhum. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, sahih. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya Yahudi dan Nasrani mereka tidak mewarnakan. Tak kira lah rambut ke janggut mereka, sebab tu je yang orang warnakan. Jarang orang warnakan bulu ketiak. Nabi kata mereka tidak pernah mewarnakan. Maka hendaklah kamu berbeza dengan dia. Maknanya apa?
Maknanya orang Islam jangan dibiarkan. Kalau janggut tu putih, biar putih. Rambut tu putih, biar putih. Faham makcik? Oh makcik. Kakak-akak tak lagi lah kot. Ya. Perkara ini adalah diharuskan saja sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Sebab setengah para sahabat telah mewarnakan seperti Abu Bakar, Umar dan setengah lain meninggalkan seperti Ali Ubay bin Ka'ab. Ya. Baik, itu satu perkara. Jadi maknanya nak menunjukkan bahawa perintah itu bukan perintah wajib. Cuma berbeza. Samalah dalam kita berpuasa, kita bersahur. Itu berbeza dengan Yahudi. Wa khaliful Yahud. Samalah kalau kita pada bulan Muharram, kita berpuasa pada 9 hari bulan Muharram ataupun hari Tasu'a, bukan hanya hari Ashura. Kenapa? Pasal orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura, hari yang ke-10. Maka kata Nabi SAW, sumu Ashura wa khaliful Yahud. Puasalah hari Ashura, hari yang ke-10 Muharram, wa khaliful Yahud, berbezalah dengan Yahudi. Sumu yauman qablahu aw ba'dahu yauman, atau kama qala Rasulullah SAW. Berpuasalah sebelumnya sehari atau sesudahnya sehari. Tujuannya untuk apa tak? Berbeza Yahudi. Tapi boleh tak puasa Ashura saja? Boleh, tidak berdosa. Tapi kita bukan main beria kan? Ustaz, akak dah puasa Ashura, terlupa pula hari ni Ashura dah. Ingat hari ni 9. Macam mana ya? Oh, bukan main risau pula dia. Nak sangat dia berbeza dengan Yahudi. Tapi dalam bab lain kadang-kadang kita ni tidak statik, ataupun kita tidak apa dipanggil itu istilahnya, tidak apakah benda payah nak menyebut bagian. Dia tidak istiqamah lah, bahasa Arab sikit lah, istiqamah. Tak konsisten, payah nak nyebutnya. Itu dia. Baik, itu satu perkara tuan. Jelas itu? So bukanlah hukumnya wajib, tidak. Cuma kita nak sebut ni semangat dia. Semangat supaya kita berbeza dengan orang yang bukan Islam. Kita memang disuruh berbeza. Saya nak sebut ni tuan-tuan, bukan apa, saya nak sebut begini. Orang kita ni tuan-tuan, kadang-kadang dalam satu perkara dia bukan main beriano nak berbeza dengan Yahudi. Tapi dalam perkara lain yang Allah Ta'ala suruh berbeza dengan Yahudi, dia tak nak pula. Dalam perkara lain Nabi SAW suruh kita berbeza dengan Yahudi, dia tak tahu je. Tapi dalam satu keadaan tu bukan main beria sangat. Oh tak boleh Ustaz, ni sama macam Yahudi ni, amboi. Sebab tu kita sebenarnya tak konsisten. Tak konsisten maksudnya apa? Satu perkara kadang-kadang kita buat, satu perkara kadang-kadang kita tinggal. Kadang-kadang dia lebih kepada emosi saja. Maksudnya apa? Kita rasa nak buat, kita buat. Bukan kerana ilmu. Sebab itu orang yang buat kerana ilmu, dia tahu aku mesti berbeza dengan Yahudi. Maka apa saja yang diperintahkan untuk berbeza dengan Yahudi, maka dia akan buat. Itu baru betul. Ada orang tak suka betul dengan nama Yahudi. Sampai nak pergi Aqsa pun dia tak nak. Selagi mana Aqsa belum dibebaskan daripada Yahudi, Ustaz, saya takkan pergi. Amboi, bawa bertenang kak. Aqsa dibebaskan daripada Yahudi, kiamat dah. Faham ke tak? Aqsa dibebaskan daripada Yahudi, kiamat dah. Tak payah pergi ziarah dah. Pasal dah kiamat, ziarah apa ke benda? Sebab tu kadang-kadang ada orang begitu bukan main kuat. Tapi bila disebut Nabi SAW dalam perkara supaya kita berbeza dengan Yahudi, kita tidak berbeza. Baik, itu satu perkara, selesai. Timbul soal yang lain pula. Selesai? Tak, yang tuan-tuan ni termenung kenapa tak pernah tengok saya? Lama tak tengok, sabar je. Kan selalu saya dengan kartun. Tuan-tuan. Okey, habis. Iaitu cerita tentang kita nak faham bahawa mewarnakan itu sesuatu yang disuruh oleh Nabi, kemudian dia berbeza dengan Yahudi, cuma dia tidak sampai tahap apa tak? Wajib. Dia bukan tahap wajib. Jelas? Kerana sahabat ada yang mewarnakan, ada yang tidak. Siapa yang mewarnakan? Abu Bakar contohnya. Siapa lagi? Umar. Umar ni orang keras. Umar ni orang keras. Maknanya straight forward. Faham? Dia tak boleh main-main. Kalau benda yang Nabi suruh, dia tak boleh main-main. Umar buat. Abu Bakar ni orangnya lembut, pun buat. Tapi ada sahabat-sahabat lain yang lain tak buat. Contoh macam disebutkan tadi, Ali, Ubay bin Ka'ab, Anas. Ini semua tak buat. Baik. Sekarang timbul soal.
Warna apa yang boleh dibuat untuk kita nak mewarnakan rambut? Tuan-tuan baca di situ. Dengan warna hitamkah? Atau warna-warna yang lain? Atau semestinya dia menjauhi warna hitam? Kita tengok. Adapun orang yang sudah tua, di mana-mana pula, di mana uban-ubannya telah merata pada kepalanya dan janggutnya, maka tidaklah dia layak mewarnakan rambut putihnya dengan warna hitam sesudah dia mencapai usia yang sangat tua. Orang tua memang rambut putih, maka tak bolehlah kali hitam. Okey, tu asas dia. Dengar dulu, ya. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar membawa ayahnya Abu Quhafah kepada Nabi SAW pada hari penaklungkan Mekah. Ini pada Fathul Mekah, ya, tahun ke-8 Hijrah kalau tidak salah saya pada ketika itu. Dan menjumpakan bapanya dengan baginda Rasulullah SAW, sedang rambut di kepalanya penuh dengan uban kerana telah terlalu tua. Abu Quhafah ni tua dah, tuan-tuan. Nabi SAW berhijrah ke Madinah umur 53 tahun. Kalau kita kata 8 tahun kemudian pembukaan kota Mekah, berapa? Sudah 53 campur 8 berapa? 61 umur baginda Rasul SAW. Abu Bakar tentu lebih berumur daripada Rasul SAW. Bapaknya pula tentu lagi sangat tua. Maka padahallah itu dipanggil orang tua, ya. Faham ke tidak? Itu dipanggil orang tua. Kalau 48 belum tua kak, ya? Kata Nabi SAW apa? Ghairu hadha wajannibu sawad. Kata Nabi SAW, ubahlah ini. Maknanya jangan bagi putih, tapi jangan pakai hitam. Hadis riwayat Imam Muslim. Mana Nabi suruh warnakan rambut bapa engkau, jangan biar putih begini, tapi jangan pakai hitam. Kenapa? Abu Quhafah tua sangat. Tua sangat. Pelik orang kalau tua macam itu rambut hitam lagi. Tuan-tuan, mata pun tak nampak dah, rambut hitam lagi. Canggih betul. Ilmu apa dia pakai tu. Adapun orang yang belum sampai umur terlalu tua. Tak? Dengar betul-betul. Adapun orang yang belum sampai umur terlalu tua, seperti Abu Quhafah itu. Sebab dia punya dalil dia, tuan-tuan. Dia panggil, kita nak memahami, dia panggil mengadaptasikan hukum. Tuan-tuan faham ke bahasa tu? Saya main balon itu. Tuan-tuan nak absorb. Dia hukum ni, tuan-tuan, berpandu kepada, bukanlah hukum tu berpandu, tetapi contoh hukum itu berpandu kepada Abu Quhafah. Itu sebagai dia punya timbang taranya. Abu Quhafah ni terlalu tua. Maka kata pengarang kitab ini, Dr. Yusuf Qardawi, kalaulah orang belum sampai tahap macam Abu Quhafah. Abu Quhafah ni, tuan, mata pun tak nampak dah. Kan masa Nabi SAW hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar, ya, Abu Bakar, kan Nabi SAW pergi ke rumah Abu Bakar. Rumah Abu Bakar mana? Tak ada harapan, ya, pergi je ke Mekah tapi tak tahu, ya. Nabi daripada sebelah masjid sebelah sini, Nabi pergi ke sebelah Hilton sana, tu rumah Abu Bakar. Nabi pun pergi berhijrah bersama Abu Bakar. Abu Bakar memang dah siapkan unta, sebab dia sangka dia akan berhijrah dengan Nabi SAW. Maka Abu Quhafah ditanya pada anak-anak Abu Bakar, antaranya Sayyidatina Asma ketika itu. Dia kata, bapa engkau dah pergi meninggalkan kau, apa yang ditinggalkan? Kata anak-anak Abu Bakar, wahai Datuk, bapa meninggalkan bahagian untuk kita, untuk dibelanjakan, jangan risau. Maka diisikan batu tempat ngisi duit tu. Kemudian Abu Quhafah ni dibawakan untuk merasa, okey, ada lagi nak cerita. Abu Quhafah ni tak nampak, tuan-tuan. Makna tua no tu, orang Melayu panggil ketua apa? Tua bangka, tua gigit. Kalau lelaki tua bangka, kalau perempuan tua gigit. Tuan-tuan, nak cerita dia Abu Quhafah tu tua. Sebab itu dia kata apa? Kalau orang yang terlalu tua seperti Abu Quhafah, okey. Tapi dia kata, kalau orang belum sampai umur terlalu tua, maka tiadalah apa-apa salahnya jika menyemir atau mewarnakan rambut dengan warna hitam. Faham tak, kak? Itu
Kita baru 47 orang. Rambut dah putih semua. Suami tengok pun tutup mata. Atau tengok kita tutup lampu. Saya tak nampak rambut tu. Tuan-tuan, saya nak sebut, saya baca buku ni. Ini Dr. Yusuf Qaradawi yang sebut. Sebab itu kita nak fahamkan ni tuan-tuan, nak memahamkan bagaimana kita nak melihat dari segi warna tu. Ni sebab kita bincangkan dari segi warna ni. Boleh tak warna putih, boleh ke warna hitam? Sebab kata-kata orang tu mengambil tak boleh warna hitam. Okey, saya sambung lagi dulu. Dalam perkara ini telah berkata Az-Zuhri, kami dahulu pernah mewarnakan rambut kami dengan warna hitam kerana wajah kami masih kelihatan muda. Tapi apabila wajah kami sudah mula berkedut, gigi kami sudah mula goyang, kami tidak lagi mewarnakan dengan warna hitam. Az-Zuhri ni tuan-tuan, Az-Zuhri yang ini bukan Zahari. Ini ulama besar ni, Az-Zuhri ni. Sebab itu kata para ulama, kami dahulu ketika kami masih lagi dah berkedut ke muka kak, tak nampak lagi yang berkedut ni, semua botak ke apa sini. Tak, tuan-tuan, kita ni, sebab itu kita kata kita nak mengambil ulama itu sebagai contoh. Tapi kadang-kadang kita tak pakai. Sebab itu kita tengok, maaf sebut tuan-tuan, kadang-kadang bila umur semakin lanjut, kadang-kadang bukan lanjut sangat pun, kadang-kadang lepas apa nama ni dipanggil, lepas 40 je, hubungan suami isteri tu, maksudnya dari segi kasih sayang tu, suami pun tak berapa nak suka duduk di rumah. Tak ada. Nak mandang muka bini pun naik menyampah dah. Pasal bini dah lah jenis ikat rambut pakai getah sayur. Lepas tu dengan rambut belang-belang putih ada macam kuda belang, dia pun confused, ni bini aku ke kuda belang? Tak mahu sebut kak. Dah saya cerita ni pasal kuliah muslimat. Kalau kuliah lelaki, saya malu lelaki pula. Nak cerita lelaki-lelaki, kan ada lelaki pun hari ni. Tapi kita lah kak. Sebab tu biar kita belajar, kita praktikkan ilmu tadi. Saya bukan ceramah kosong gitu, saya bawa kitab. Sebab tu saya suka dalam TV jelas saya baca kitab. Orang kata dengan saya, kata Ustaz baca je. Ustaz Bat punya kami tengok buku, tak ada benda dalam buku tu. Sebab saya bincangkan bab hukum. Saya tak nak hukum tu datang pada mulut saya. Biar tuan-tuan tahu ni hukum ni daripada buku ni. Bacalah, bawalah ke mana-mana supaya tuan-tuan boleh, mana awak belajar ni? Buku ni. Dan ni bukan buku jalan-jalan. Boleh faham tak? Itu konsep dia. Sama juga bila kita bincang kitab Al-Azkar tu. Saya tak nak tambah-tambah. Kenapa? Sebab dalam buku Al-Azkar tu ada hukum banyak. Banyak hukum. Contoh baru ni saya sebut tentang takbir dalam mazhab Syafi'i. Angkat tangan. Macam mana takbir mazhab Syafi'i? Tuan-tuan ni memang tak tengok rancangan saya ni. Takbir dalam mazhab Syafi'i macam mana? Tangan dekat mana? Tangan dekat mana? Bawah telinga. Itu mazhab Hanafi, Abu Hanifah. Saya dah sebut dah. TV Al-Hijrah baru ni. Saya baca daripada kitab Al-Azkar. Tuan-tuan duk beri Syafi'i apa? Imam Syafi'i takbir yang ini ni setentang dengan telinga, berada di depan dada kita ataupun di depan bahu. Allah, tu Syafi'i. Ini Hanafi, Abu Hanifah. Jawab. Sebab itu saya kata saya suka baca tuan-tuan. Kenapa? Sebab biar tuan-tuan belajar. Saya menyampaikan je, tuan-tuan belajar daripada ulama tu. Tapi kata Imam apa nama ni An-Nawawi dalam kitab dia Al-Azkar, tetapi aku memilih takbir di sini. Tuan-tuan ikut pandangan Imam Nawawi di sini. Dan pandangan itu sebenarnya pandangan Abu Hanifah. Faham tak? Abu Hanifah meninggal dulu, baru Imam Nawawi ada. Betul, Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah meninggal. Matinya seorang imam, lahirnya seorang imam. Imam Nawawi lagi selepas tu. Jadi Imam Nawawi ambil pandangan Abu Hanifah sebagai pandangan dia. Imam Syafi'i bukan di sini ya. Ini pandangan Imam Nawawi. Tuan-tuan bacalah dalam kitab Al-Azkar tu. Sebab itu saya baca ni, supaya tuan-tuan tahu. Ini bukan saya sebut. Az-Zuhri ni bukan imam masjid. Ni ulama besar.
Kata Az-Zuhri, dulu ketika kami masih muda, belum lagi berkedut, kami mewarnakan rambut kami dengan warna hitam. Az-Zuhri ni lelaki ke perempuan? Oh kak, lelaki ke perempuan? Suami kita umur berapa kak? Berapa? 52 dah berkedut tak agak-agak lelaki kita? Steady lagi nampak kan? Kan? Steady lagi nampak kan? Miang pun boleh tahan lagi tu. Marah orang lelaki-lelaki kalau ada. Tak, maksudnya nak ceritanya steady lagi. Sulah, warna rambut hitam apa masalah? Sudah. Ustaz ni ajar lain pula kata dia. Saya ngajar ke? Saya ngajar ke saya baca tu tak? Oh kak, saya mengajar ke saya baca? Kalau macam tu kita tutup je buku ni, tak payah baca dalam. Buku ni mengarut. Lempar je buku ni. Hebat kalau tuan-tuan kata macam tu. Di universiti pun orang pakai buku ni tuan, reference. Bukan di universiti saja. Ya, atau dalam patwa-patwa pun pakai buku ni. Tiba-tiba pula Muslimat Cempaka kata, saat buku ni kita mesti lempangkan, mengarut. Oh hebat. Alim sikit tuan-tuan daripada majlis fatwa kebangsaan lah. Sikit je. Sambung sikit lagi. Pada hakikatnya setengah para salaf telah membenarkan mewarnakan rambut dengan warna hitam. Tuan-tuan ni, ulama salaf ni siapa? Ini orang-orang yang dulu daripada kita. Siapa dia? Antaranya para sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuan-tuan, yang ini semua sahabat-sahabat yang hidup dengan Rasul SAW. Bolehkah kita terima bahawa sahabat-sahabat ini mereka melakukan perkara yang bertentangan daripada Rasul? Boleh terima ke? Ini sahabat-sahabat ni yang kita kata tergolong daripada golongan ahli syurga. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia mewarnakan rambut dengan warna hitam. Uqbah bin Amir, Al-Hasan dan Al-Husain. Siapa tu? Tuan-tuan takkan nak kata Hasan dengan Husain ni ahli neraka pula. Tuan-tuan bawa bertenang. Kau tak suka Syiah pun jangan kata Hasan dengan Husain ahli neraka. Ni cucu Rasul. Cucu Rasul SAW pun mewarnakan rambut dengan warna. Dia masih lagi, kalau kita consider pandangan ini, cuma dia umum dia sebut. Ya? Dalam melukilkan tentang para sahabat ni, dia tak umum saja. Dia tak kata sahabat tu masih muda. Tapi kita ambil lah pandangan tadi mengatakan selama mana masih muda, mewarnakan juga dengan warna hitam. Nampak? Bukan kita kata, dah ustaz ni kenapa suruh kami mewarnakan rambut hitam ni, kata. Tak, nak sebut dia tuan-tuan saya, nak kita faham sesuatu tadi secara ilmu. Bukan kita kata, mana boleh kalau hitam, mana boleh. Kenapa mana boleh? Tak boleh ustaz, berdosa mengubah ciptaan Tuhan, kata dia. Payah betul. Okey, itu satu bab. Selesai. Jadi maknanya ada sahabat yang mewarnakan dengan warna hitam. Ya. Di antara para ulama, ada yang tidak membenarkan mewarna dengan warna hitam kecuali untuk berjihad atau berperang fi sabilillah. Maknanya orang yang nak pergi perang, okey. Sebab kalau orang pergi perang pakai rambut putih, musuh ketawa. Kan? Tengok daripada jauh putih je semua. Tentera semua rambut putih. Musuh kata ni tak payah lawan lah. Kita tunggu dia datang, sekejap lagi kita tampur satu-satu. Tumbang ni. Nah, sebab itu dia kata harus, kecuali dalam keadaan begitu. Maksudnya apa? Maknanya dalam keadaan biasa tak boleh, kecuali nak pergi perang, maka warnalah dengan rambut putih. Warna rambut putih pula. Warnalah dengan rambut hitam. Tujuannya supaya nampak orang tu muda lagi. Baik, tuan-tuan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, ya, Nabi SAW menyatakan, inna ahsana ma ghayyartum bihi syaiba al-hinna'u wal katamu. Ya, sebaik-baik bahan digunakan untuk mewarnakan uban ialah pokok inai dan katam. Ya, katam ni dia macam inai. Kalau tuan-tuan perasan tak, inai hitam. Kan ada kan bekas inai hitam. Orang inai merah, satu lagi inai hitam. Kadang kita tak kerti beli inai hitam, tuan-tuan beli. Tuan-tuan, saya minta maaf, hari ni memang saya terlambat sampai. Tapi kalau tuan-tuan yang ada urusan, dah 10.30 dah, bolehlah kalau nak bangun. Ya, tak apa. Tuan-tuan ni, saya tak kecil hati, jangan risau. Ya? Takut tuan-tuan bersalah nak bangun, jangan.
Ya, kalau siapa yang ada hal lah, yang tak ada hal duduklah. Ya. InsyaAllah dalam 10.45 saya baru nak habis. Ya. Katam ni tuan, dia panggil apa dia panggil ni? Dia hitam, tapi dia panggil merah hitam lah senang cerita. Dia punya merah tu sampai gelap sangat. Biasa kan tuan-tuan beli dekat Mekah kan ada kan? Inai hitam. Dia bukan hitam sebenarnya, dia merah, tapi merah dia tu terlampau gelap. Ya, sampai jadi hitam. Memang buruk lah rupanya senang cerita. Ya, itu inai hitam. Ya, yang ini di negeri Yaman. Inai biasanya warna merah lah. Sebab tu inai kalau tu nak beli kat Mekah, paling bagus beli dekat Arafah. Kan? Pasal apa? Saya selalu kalau jemaah saya pergi Arafah je, saya suruh pergi cik inai. Cari kakak yang junjung inai tu. Inai dia merah. Ya? Inai dia merah. Pasal rumah saya selalu kalau pergi sana mesti dia beli kat situ. Ya? Dia mesti akan beli kat Arafah. Dia tak beli dekat Madinah, dekat Kuba, dia tak beli. Ya? Dekat Mekah pun tak belilah. Ya, dekat situ je. Inai dia memang merah. Tu ada lah tu besok buat idea orang pergi Mekah. Aku kirim kau inai dekat Arafah. Orang kita ni tuan-tuan, dia yelah tak apalah tuan-tuan. Jadi ada dua jenis inai. Satu inai hitam, satu inai merah. Jadi Nabi sebut sendiri tu tuan-tuan ni. Sebab itu ada memang sekarang ni pun inai yang jenis warna hitam, ada kan? Yang dijual di pasaran. Henna yang untuk mewarnakan rambut. Kan? Dan memang bila warna rambut, warna tu jadi hitam. Ada orang kata haram ni, haram. Bawa bertenanglah kak. Kita ni mengharamkan aja kerja, kita tak ada kerja lain. Kan? Kulah maram kau tu tuan-tuan nampak lebih warak, tak juga, serupa juga. Makan kedai mamak semacam, roti telur juga. Telur tak basuh, tak warak juga. Makan kat kedai juga. Ayam tak tahu macam mana potong sembelih, taklah warak sangat. Tapi kadang-kadang kita ni tuan-tuan, saya kata, saya kalau boleh lah tuan-tuan, jadilah kalau masyarakat kita boleh menilai sesuatu dengan ilmu. Itu je kita nak. Bukan suruh tuan-tuan buat. Dia tak mesti buat, kita tak buat tak apa, tapi jangan kita menghukum. Faham tak? Saya selalu sebut, bukan mesti kita belajar semua kita buat. Bukan mesti belajar. Saya pun ada janggut putih-putih ni. Orang rumah kata, bang, hitam kan bang? Biarlah, nampak tua sikit. Tapi laku lagi tau. Yang itu dia tak suka dengar hujung tu. Tak nak sebut tuan-tuan. Bukan mesti kita buat, tapi jangan kita menghukum. Sebab itu saya tak buat, tapi bila tengok orang rambut hitam, nampak dia orang tua, kita tahu dia orang tua, rambut hitam. Orang kata, Ustaz, tegur sikit Ustaz, dia tua rambut hitam. Ada orang ni suka nak menegur je. Dia panggil keteguran. Kerja dia nak menegur je, tak ada kerja lain. Bukan salah kak, tapi biarlah dengan ilmu. Biar dengan ilmu. Dan disebut dah tuan-tuan, memang ada jenis inainya warna apa? Hitam. Yang kak pergi ambil inai warna merah, buat benda kak, dah lah kak. Nanti kita baca lagi bawah ni, bawa tenang. Sebab tu saya kata orang perempuan, ambillah inai yang warna hitam kan. Kalau tak nak pakai pewarna, pakailah hina tadi. Tapi dipanggil apa tadi? Henna tu sebenarnya hina lah tu. Inai. Bahasa Arab. Baru tahu hari ni. Henna kan? Ada kan kat pasaran kan? Henna. Kalau di Malaysia, telajak laris. Dia tukar kulit je. Tuan-tuan, baik. Jelas tuan-tuan, sambil-sambil ni kita belajar ni tuan-tuan. Belajar. Tuan-tuan jangan dengar aja, tak belajar. Belajar betul-betul. Oh, inai ada dua. Maknanya satu inai merah, satu inai hitam. Yang namanya inai henna itu warna merah. Katam yang itu warna hitam. Inai juga tapi dia warnanya hitam. Yang ini biasanya merah kita hitaman ni, ini daripada Yaman. Ya, kalau biasanya inai kita tu yang pokok inai itu memang merah. Kan? Baik. Ada berita daripada Anas yang mengatakan bahawa Abu Bakar selalu mewarnakan rambut dengan warna inai dan katam. Inai warna apa? Merah. Katam ni siapa ni? Abu Bakar.
Abu Bakar ni bukan ahli syurga Ni bukan ahli syurga pasal dia mewarnakan rambut dengan warna hitam. Oh kak, Abu Bakar faham ke tak faham tak tahu lah tu. Dia tulis juga tu salin, Abu Bakar bukan ahli syurga. Ayah betul. Abu Bakar kak, makam dia sebelah makam Rasul SAW. Sebelah betul. Omar subsidi. Pasal Omar kata, aku kalau mati cuba tanya dengan Aisyah, boleh tak aku masuk? Kalau boleh, kalau tak boleh, makamkan aku dekat Baqi' Al-Gharqad. Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin kata, okeylah tak apa, aku pergi Baqi'. Taklah masih itu juga kan, cuma dia kata bolehlah, makamkanlah Umar Ibn Al-Khattab di situ. Abu Bakar ni sebelah Rasul SAW. Dia bukan subsidi, memang sebelah baginda. Abu Bakar kalau warna apa kak? Kadang-kadang merah, kadang-kadang agak-agak tuan-tuan dengan Abu Bakar siapa lebih warak? Tahu tak? Tu. Dan Umar Al-Khattab, Ibn Al-Khattab selalu mewarnakan rambut dengan warna merah. Itu Umar. Dia tak pakai hitam, dia merah. Habis bab mewarna habis pula dah. Betul lah, habis dah lah bab mewarna rambut. Ada sebang soalan. Ada tak larangan mewarnakan lain daripada warna hitam dan putih? Ya. Biasa dengar ada. Tuan-tuan, mewarnakan lain daripada warna hitam dan putih itu dilihat dari sudut apakah dia menyamai kaum lain atau tidak. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, sama ada menyerupai atau tidak. Tapi kalau sekadar mewarnakan dia tidak menyerupai, tidak ada masalah. Larangan kata para ulama warna ialah hitam dan putih. Kerana ada larangan secara jelas, Nabi larang daripada mewarnakan hitam. Ya. Cuma larangan itu sebagian ulama melihat hanya untuk orang tua. Sebab apa? Nabi tekankan tu, Nabi beri contoh tu khusus kepada siapa? Siapa nama tadi? Tak ada harapan. Tuan-tuan, memang sampai ke ujung pangkal hilang Abu Quhafah, bapa Saidina Abu Bakar. Betul tak? Itu larangan khusus. Bukan larangan tu kepada Abu Quhafah saja, cuma bentuk larangan tu terus wujud. Betul tak? Bukan umum. Nabi terus bagi contoh. Bawa Abu Bakar, bawa bapa dia, kata Nabi SAW, ghairu, tukarkan, wajannibu sawad, jangan bagi dia warna hitam. Pasal Abu Quhafah tu tak padan, pakai warna merah. Nampak? Sebab itu larangan itu ada, tetapi dia khusus. Sehingga ada pula ulama melihat bahawa larangan itu bukanlah suatu benda yang haram, sehingga ada sebagian ulama juga mewarnakan dengan warna hitam. Bahkan para sahabat, kita dah sebutkan nama tadi, Sa'ad bin Abi Waqqas, bahkan cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita masih mengambil umum yang kita bincangkan tadi, bahawa selama mana belum sampai usia terlalu tua. Tua ni berapa umur? Lepas 40 tua lah kot. Pasal 40 pemuda, lepas 40 dah tak boleh masuk pemuda dah, petua kan, kira-kira. Tapi 40 tua saja belum lagi, terlalu tua, baru itu termasuk larangan tadi, wajannibuhu sawad. Boleh faham tak? Oh makcik, jadi hari ni beramai-ramai ke salon, suami balik confuse, telefon anak-anak tu balik mak kau lain macam dah ni kata, rambut memang kau dah ada hitam dah ni kata. Tak tuan-tuan, saya bukan suruh buat gitu. Dan tuan-tuan, saya nak bagi tahu juga, walaupun hukumnya harus kena, kalau orang perempuan kod mana pun dia kena tanya suami. Kenapa? Sebab yang nak tengok dia suami. Kalau suami kata tak apalah Yam, saya suka tengok awak rambut putih macam ni, kotlah ada suami yang macam itu, okey. Sebab itu kalau suami kata Yam, awak warnakan rambut. Sebab saya pernah dengar tuan-tuan, pernah dengar orang, suami dia kata, suami dia mungkin belajar,
Ambil kata rambut awak anda putih lah, serabut saya tengok. Warna kalau hitam. Isteri tu kata apa, bang? Jangan nak suruh saya buat benda-benda yang menyebabkan saya masuk neraka, bang. Alim no bini nampak. Dah lah, pertama perintah suami tu selama mana tidak maksiat kepada Allah Ta'ala wajib. Kemudian dia pula boleh tersalah faham tentang maksud mewarnakan rambut. Jelas? Oh kak? Ustaz, macam mana saya ada pernah baca? Bawa tenang, kita baca buku ini. Saya nak supaya tuan-tuan kita belajar, sebab itu kita belajar pakai buku. Kalau tidak, baik kita bincangkan tajuk, tak payah bincang buku. Kita bincang buku. Itu cara kita bincangkan buku. Saya tidak nafikan. Bahkan dalam buku ini pun dah nukilkan sebagian ulama mengharamkan. Kecuali daripada dua jenis ni. Kalaupun begitu mengharamkan daripada dua jenis yang namanya inai ni, tetap warnanya apa? Oh kak, warnanya apa? Merah dan hitam. Sebab dua-dua ni jenis inai. Hina, inai merah, katam, inai hitam. Sebab itu tidak ada larangan tentang warna yang lain. Sebab itu kalau suami kita kata nak suruh hari ni color rambut hijau, color. Kalau dia nak tengok, kot lah dia lalu nak menengok rambut hijau tuan-tuan. Dah macam hak lah rasanya. Kan, hijau. Ya. Cuma agak-agak lah cakap suami, awak agak-agak lah. Takkan hari-hari tukar color. Awak ingat saya ni lampu isyarat ke apa? Sekejap merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau. Ya. Tak, maksudnya nak sebut tuan-tuan. Saya nak sebut, saya tekankan ini kenapa, ibu-ibu sekalian. Kita ni orang perempuan. Lebih-lebih lagi. Bahkan ada pandangan. Cuma kita tak sebut daripada buku ini. Ada pandangan yang menyebutkan lebih-lebih lagi wanita, dia tidak ada larangan. Kerana wanita mesti bercantik-cantik untuk suami. Yes. Untuk suami, pasal kita pakai tudung, tak ada siapa nampak rambut kita, tak siapa tahu pun rambut kita kali apa. Kita je yang tahu, dan suami kita. Sebab itu beriaslah untuk suami. Ah makcik. Oh makcik. Ya. Supaya balik nanti tu haji tengok, lain macam berseri bini aku ni, kata dia. Betul tuan-tuan. Ya, hari ni masalah kita, antara masalah-masalah yang berlaku ialah bila salah faham dari segi hukum, dia memberi kesan pada kehidupan yang akhirnya menimbulkan salah faham pula dalam kehidupan. Ya, itu penting. Baik, habis. Dalam bab mewarnakan rambut, ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya akan edarkan kertas ujian untuk tuan-tuan jawab. Untuk kita buat ujian, nak tengok sejauh mana kefahaman. Kita ni memang mengaji tak ada ujian, betul tak? Ya. Ya, silakan. Kalau kita kata uban itu sebagai memberi kesedaran dah tua, supaya orang yang tua sedar diri tua, saya kira ramai orang tua yang rambutnya hitam tak sedar diri juga. Ya? Dan ataupun kita kata ramai orang tua rambut putih tak sedar diri, dan ramai orang rambut hitam elok je sedar diri dia. Sebenarnya dia bukan isu soal sedar diri atau tidak. Sebab itu kita nak kena faham. Dia tuan-tuan, dalam hukum ni dia ada dia punya, dipanggil istilah apa kita panggil? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada dia punya apa ke benda lah, saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan ni. Dia panggil maqasid. Payah no nak menyebut maksudnya. Suatu hukum tu bukan semuanya sama kak. Dalam bab color rambut, apa maqasid dia? Itu hukum. Harus itu hukum. Apa maksud dia? Larangan itu apa maksud dia? Atau suruhan itu apa maksud dia? Saya nak beritahu tuan-tuan, dalam bab color rambut, penipuan. Faham tak? Tipu. Supaya orang nampak umur dia nampak macam muda bila dia rambut hitam. Tipu. Dia bukan soal tak ingat syurga, tak ingat neraka, tak ada kena-mengena. Dalam bab kita mengubah kejadian, ataupun bukan mengubah kejadian, kita kata macam contoh misalnya orang buat operation tokok muka. Apa dia punya maksud larangan di situ? Mengubah kejadian Allah. Taghyir fi khalqillah. Sebab itu
orang yang rambut keriting jadi rambut panjang. Itu tak ada kena-mengena dengan mengubah kejadian. Sebab apa? Orang keriting, dia luruskan rambut, masuk lagi sebulan, keriting balik rambut dia. Dia takkan jadi kekal. Orang yang rambut dia lurus buat keriting, lama panjang, lurus balik rambut dia. Pasal dia takkan boleh ubah. Ini yang maksudnya ubah, kulitnya memang bukan sawa-sawa matang. Ya? Matang sungguh sawa tu. Jadi maknanya kulitnya gelap, tiba-tiba jadi cerah. Betul, betul. Sekali lahir anak, kali apa? Oh kak, sekarang ni ada celup. Bukanlah celup macam itu. Memang ada. Di barat dia orang dah buat. Tengok. Kadang-kadang yang negro tuan-tuan ni, memang kulit kala gelap, tapi dia ikut apa dia buat. Dia panggil bleach bleach. Betul bleach punya prosedur. Dan memang dia memutihkan kulit. Kalau nasib baik selamat, nasib tak baik dia akan jadi masalah pada kulit dia. Dan itu membahayakan. Apa berlaku akhirnya? Putih. Orang pun tertarik. Oh, putih, lawa. Besok bila beranak, dia confuse. Daripada mana datang anak hitam ni, kata dia. Pasal nampak tak? Dia mengubah lagi-lagi ada unsur penipuan. Sebab itu tuan-tuan kena tengok. Dia bukan semua hukum tu kita, ulama dia mencari apa maksud daripada hukum, pensyariatan tu. Bukan macam kita sangka tadi. Sebab itu kak, bila kita kata, bila dia macam, kalau begitu makna tak tepat. Kita kata ustaz, rambut putih supaya mengingati mati. Agama tak pernah suruh ingat mati dengan rambut putih. Kalau macam itu, nescaya disuruh ahli-ahli maksiat mewarnakan rambut putih. Yang bertaubat. Ustaz, saya bertaubat ustaz. Saya banyak buat maksiat. Putihkan rambut anda. Kenapa? Supaya anda mengingati mati. Tak ada. Semacam juga rambut putih. Dia pergi nak cari pelacur, dia cari pelacur juga. Main nombor ekor semacam juga. Rambut putih tak kepala, bawa kulu kili. Yang jual pun rambut putih, yang beli pun nombor ekor rambut putih. Sama-sama putih. Tak jadi juga. Silakan. Dia blonde kau tu makna lain daripada hitam lah. Lain daripada putih. Sebab tu saya kata tadi tak ada masalah. Cuma orang perempuan kena ingat, kalau yang tidak bertudung, hukumnya haram. Kenapa? Pertama, dia buka aurat. Yang kedua, dia tabarruj. Warna tadi tu untuk attract orang. Boleh faham tak? Tapi kalau kita bertudung, siapa yang tahu? Ni tuan-tuan duduk sama-sama ni, ramai yang blonde ni, tuan-tuan mana tahu? Kan dia relax, dia khusyuk je nampak mengaji. Tapi rambut blonde. Contoh kan, saya sebutkan begitu. Maksudnya apa? Tidak ada masalah untuk perhiasan untuk suami kita saja. Dengan syarat di rumah itu tak ada orang lain lah. Maksud orang lain tu orang yang tidak sepatutnya melihat kita. Ya. Dia pasal bila kita mewarnakan rambut tu ada unsur attraction. Dia attraction ni tabarruj. Depan suami tak apa tabarruj, silakan. Memang disuruh. Tabarruj depan suami, tak ada masalah. Yang masalahnya bila keluar. Sebab itu bila orang yang mewarnakan rambut, ya, mewarnakan rambut, tak kira lah apa color sekalipun, lain daripada warna warna hitam tadi misalnya, dia ada unsur tabarruj. Kalau dia mewarnakan warna hitam saja, dia jadi istilahnya kita kata mendedahkan aurat. Sebab kadang-kadang rambut hitam ni biasa je, orang tak tertarik pun. Tapi bila rambutnya kuning, sekali pandang, oi, kuning rambut makcik ni, kan? Itu ada attraction, dipanggil tabarruj. Ada soalan lain tuan-tuan? Saya rasa saya tak masuk tajuk yang satu lagi lah, pasal kita berhenti tengah jalan nanti kejap lagi. Ya, sebab jam pun dah dekat pukul 11. Baik, ada soalan lain? Atau soalan lain daripada yang kita bincang, yang boleh kita kongsi kalau kita boleh jawab lah. Tak ada tuan-tuan, memang bagus. Memang jenis tak ada soalan lah tanya saya. Sila kak. Macam mana? Guna laser, buang apa? Buang tek lalat. Tuan-tuan, dia begini. Dia dalam agama ni, tuan-tuan, ada benda yang mudarat, maka dia mesti dihilangkan. Ya, kalau dia mudarat, dia mesti dihilangkan. Kaedahnya dalam fiqh dipanggil ad-dararu yuzal. Ini kaedah fiqh ni. Ya, sebab ada hadis yang disandarkan kepada kaedah ni. Kata Nabi SAW, setiap yang mudarat dia mesti dihilangkan. Maka kita kena nilai dulu, adakah tek lalat itu mudarat?
Itu kena tengok dulu. Mudarat atau tidak. Kalau misal kata tek lalat tu tuan-tuan, dia betul-betul kat lubang hidung. Dan menutup lubang hidung tadi, nak menafas payah, sesak nafas selalu. Pasal tek lalat bersono kat lubang hidung. Contoh. Misalnya. Okey, itu mudarat yang mesti dihilangkan. Dia bukan soal laser tak laser. Kemudian tuan-tuan, itu satu pertimbangan. Yang kedua, dia soal prosedur tu memudaratkan ataupun tidak. Boleh faham tak? Kalau persoalan, kalau apa dia panggil ni, prosedur tu memudaratkan, hukumnya tetap haram. Sama juga lah macam kita yang simple je tuan-tuan. Orang nak pergi Mekah, dia makan ubat apa nama, pil untuk tahan haid. Bukan tahan haid, atau haid. Ada pil tahan haid, dia tak sesuai untuk orang darah tinggi. Bukan ada, kebanyakan. Ya, hampir semua tuan-tuan pil tahan haid tak sesuai untuk orang darah tinggi. Pasal pil tahan haid ni mudah untuk faham. Saya ni bukanlah terror sangat, tapi pasal dah bawa orang pergi Mekah, terpaksa terror jugalah. Kebanyakan pil tahan haid orang makan adalah pil perancang. Pil perancang ni kebanyakannya dia tidak sesuai untuk orang darah tinggi. Sebab itu orang darah tinggi, kalau doktor biasanya dia tengok darah tinggi, dia tak suggest untuk makan pil perancang. Kalau dia tak nak mengandung, dia suruh pakai apa nama tu? Iodine pula. Apa? Iodine. Iodine itulah apa nama? Untuk hormon tu. Dia suruh pakai yang itu. Itu pula ada masalah. Kadang-kadang orang yang pakai itu boleh menyebabkan dia jadi istihabah pula. Melampau. Dia tak kontrol. Itu nak kena bergantung kesesuaian. Saya nak ceritakan tuan-tuan, bukan soal tu. Bukan saya pakar no. Tapi terpaksalah jadi pakar juga. Saya memang ada doktor di Sungai Buloh tu yang memang saya rajin jumpa, saya suka tanya. Bahkan saya minta nombor telefon dia. Doktor perempuan lah. Pasal dia doktor pakar sikit puan. Dia Alhamdulillah, dia suka cerita dengan saya. Dia cerita tu direct lah, jadi senang saya nak faham. Kalau cerita pusing-pusing, malu punya pasal cerita pusing-pusing, sudahnya saya tak faham, dia pun tak boleh buat benda. Jadi saya nak sebut tuan, yang itu pun kalau mudarat, hukumnya haram. Tuan-tuan nak pergi Mekah punya pasal, tahan haid dengan cara makan pil perancang tadi untuk atur haid, darah tuan-tuan jadi tinggi, melampau, boleh mengakibatkan berbahaya. Sebab memang pil perancang tak boleh, orang darah tinggi tak boleh makan. Jadi hukumnya haram juga, mudarat. So kena tengok begitu kak. Ya. Sebab itu dia suruh tanya pada doktor. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Itu sandaran dia. Kena pergi tanya doktor, bukan tuan-tuan mana-mana. Saya nak pergi Mekah, saya dah biasa dah Ustaz. Dia pun makan. Dia tak tahu darah dia dah tinggi. Sampai-sampai pening. Haram hukumnya makan benda tu kak. Memudaratkan. Kalau doktor kata ini bahaya you makan ni, boleh menyebabkan nanti darah you terlalu tinggi. Haram hukum ni, tak boleh. So boleh jelas dalam masalah telan tadi. So tengok sejauh mana kadar dia, lepas tu dari segi prosedur tadi. Tapi kalau tak ada masalah, soalan tadi tu, boleh tak nak buang tek lalat kalau sekiranya tak ada masalah? Pertama, tak ada masalah. Dia memang betul tek lalat tu memudaratkan. Yang kedua, prosedur tu tak ada masalah. Okey, clear. Yang ini pula tek lalat tak ada masalah, tapi prosedur pun tak ada masalah. Macam mana? Boleh tak boleh? Yang itu bergantung. Tengok tujuannya apa. Kan, kalau misal kata tek lalat itu mungkin mencacatkan pandangan dia, misal kata, kadang ada orang